Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Harakat An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik, video pada kali ini Cikgu nak kongsikan berkaitan dengan subtopik 3.2 ataupun standard kandungan 3.2 pengurusan kredit dan hutang. Okey, ini adalah video part 1 berkaitan dengan subtopik 3.2 ni. Okey, baik. Untuk video part 1 ni ada lebih kurang 4 standard pembelajaran yang kita akan sentuh satu persatu. Okey, baik, kita pergi kepada standard pembelajaran yang pertama, menjelaskan maksud kredit dan hutang, dan seterusnya menghuraikan pengurusan yang bijaksana tentang kredit dan hutang. Apakah yang anda faham tentang kredit dan hutang? Okey, baik. Perkataan kredit boleh membawa beberapa maksud. Dalam dunia kewangan, kredit bermaksud satu perjanjian kontrak antara pembekal, contohnya bank dan institusi kewangan, dengan pengguna, yang mana pengguna boleh meminjam wang daripada pembekal untuk sesuatu kegunaan atau pembelian dan bersetuju membayar balik dalam suatu tempoh tertentu. Secara ringkas, kredit ialah satu kemudahan penangguhan bayaran yang diberikan oleh pembekal kepada pengguna. Sebagai contoh, bank menawarkan kemudahan kredit kepada pelanggan dalam bentuk kad kredit. Jika pelanggan atau pemilik kad kredit menggunakan kad kredit tersebut dalam suatu transaksi urus niaga, maka bank akan membayar dahulu kepada penjual dan pelanggan membayar balik kepada bank dalam suatu tempoh tertentu kelak. Kredit juga boleh membawa maksud jumlah wang yang boleh dipinjam. Contohnya untuk kad kredit, jika had kad kredit ialah RM10,000, maka pemilik kad tersebut mempunyai kemampuan untuk membeli barang atau membuat transaksi sehingga RM10,000 dengan kad tersebut. Okey, kita pergi kepada yang kedua, hutang. Hutang biasanya membawa maksud suatu amount yang telah dipinjam tetapi belum dilunaskan. Jika suatu urus niaga dibuat dengan menggunakan kad kredit, maka kredit pada kad itu akan bertukar menjadi hutang. Yang ketiga, belanjawan peribadi ialah anggaran pendapatan dan perbelanjaan seseorang individu untuk satu tempoh tertentu. Amalan membuat belanjawan peribadi amat digalakkan supaya individu dapat, yang pertama, merancang perbelanjaan secara berhemah, yang kedua, mengelak daripada berbelanja berlebihan, dan yang ketiga, dapat menabung. Okey, baik. Bagaimanakah anda menguruskan kredit dan hutang dengan bijaksana? Okey, yang pertama, pengguna kad kredit perlu menjelaskan bayaran hutang dalam tempoh yang ditetapkan oleh bank untuk menikmati tempoh tanpa faedah. Yang kedua, membayar jumlah penuh yang tertera pada penyata kad kredit. Yang ketiga, jumlah minimum yang dibayar oleh pemegang kad kredit memberi peluang kepada bank untuk mengenakan caj atas baki dan juga boleh menyebabkan caj bayaran lewat dikenakan. Yang keempat, membayar pada tempoh diskaun tunai bagi pembayaran hutang. Baik, kita pergi kepada muka surat seterusnya, 74, contoh 15. Encik Said membeli sebuah pendingin hawa yang berharga RM3,200 pada 15 Julai 2018. Beliau kekurangan wang tunai sebanyak RM1,200 tetapi memiliki kad kredit dari Bank Cemerlang. Beliau juga tahu bahawa kekurangan wang tunai ini boleh dibayar pada hujung bulan tersebut apabila beliau mendapat gaji. Apakah cara kemudahan kredit yang boleh digunakan oleh Encik Said untuk mengatasi masalah kekurangan wang tersebut? B. Nyatakan kelebihan dan kelemahan cara pembayaran yang anda nyatakan dalam jawapan A. Jadi Encik Said boleh menggunakan kemudahan kad kredit. B. Penggunaan kad kredit adalah lebih senang sekiranya Encik Said membayar balik kreditnya dalam tempoh tanpa faedah supaya beliau tidak akan dikenakan sebarang caj. Okey, baik. Selesai contoh 15. Kita masuk kepada
cetusan minda 2 ni, aktiviti secara berkumpulan. Tujuan dia kesan penggunaan kad kredit bagi pembelian barang-barang secara atas talian. Langkah 1, bahagikan kelas kepada 4 hingga 5 kumpulan. Yang kedua, setiap murid dalam kumpulan boleh melayari internet atau laman web berkaitan tajuk perbincangan untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut. Yang ketiga, maklumat yang dikumpul harus dibentangkan dalam peta pemikiran yang sesuai di hadapan kelas. Yang keempat, peta pemikiran yang terbaik akan dipaparkan di sudut matematik. Jadi perbincangannya, apakah kesan pembelian barang-barang secara atas talian? Hasil daripada cetusan minda 2 didapati bahawa pembelian barang-barang melalui atas talian boleh menyebabkan pengguna berbelanja secara boros dan menyebabkan mereka berhutang. Maka kita harus berhati-hati semasa membeli barang-barang secara atas talian. Okay, kita pergi pada muka surat seterusnya. Okay. Uji minda 3.2a. Okey, baik. Nombor 1, apakah masuk pinjaman peribadi? Okey, pinjaman peribadi merupakan pinjaman jangka pendek untuk kegunaan pengguna. Okey, nombor 2 tu, ramai orang muflis disebabkan kad kredit. Apakah cara untuk mengatasi situasi di atas? Okey, antara cara dia, yang pertama, sediakan belanjawan diri. Yang kedua, rancang perbelanjaan anda. Okay, yang ketiga, Puan Zuraidah ingin membeli sebuah peti sejuk di kedai elektrik hebat, tetapi beliau kekurangan wang sebanyak RM2,500. Kedai elektrik hebat sendiri menyediakan pinjaman segera bagi pembelian dengan kadar faedah 4% setahun. Puan Zuraidah juga memiliki kad kredit. Apakah kemudahan kredit yang harus digunakan oleh Puan Zuraidah dan nyatakan kelebihannya? Jadi antara pinjaman dengan kad kredit, okey, kelebihan Puan Zuraidah boleh menggunakan kad kredit. Nah, kad kredit antara kelebihannya, beliau tidak perlu membayar faedah. Itu pun syarat dia jika hutangnya dilunaskan dalam tempoh masa tanpa faedah berbanding dengan pinjaman yang ditawarkan oleh kedai elektrik hebat tersebut. Okey, baik. Kita pergi pada standard pembelajaran yang kedua. Mengkaji dan menghuraikan kelebihan dan kekurangan kad kredit dan penggunaannya secara bijaksana. Pengguna kad kredit semakin lazim. Penggunaan kad kredit semakin lazim pada masa sekarang. Sebagai pengguna adalah penting untuk kita sedar dan memahami kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan kad kredit ini. Okey, kelebihan kad kredit boleh kita senaraikan kat sini. Yang pertama, pengguna kad kredit boleh menikmati sistem ganjaran dalam bentuk ribat tunai atau penebusan mata. Yang kedua, tidak perlu membawa wang tunai yang banyak. Yang ketiga, kaedah pembayaran yang mudah dan cekap. Yang keempat, kemudahan membeli barangan dan perkhidmatan atas talian. Kekurangan kad kredit antaranya ialah dibebankan dengan cas-cas seperti yuran tahunan, cas kewangan faedah, cas faedah pendahuluan wang tunai dan cas bayaran lewat. Yang kedua, berbelanja lebih daripada sepatutnya. Yang ketiga, setengah kedai tidak menerima pembayaran melalui kad kredit. Okey, akan tetapi bukan semua individu layak untuk memiliki kad kredit. Terdapat beberapa syarat yang perlu dipatuhi oleh seseorang pemohon. Antaranya, yang pertama, mestilah berumur 21 tahun ke atas. Yang kedua, berpendapatan minimum RM24,000 setahun dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh pihak bank. Yang ketiga, perlu mempunyai penyata slip gaji atau dokumen sokongan. Pengguna kad kredit perlu mematuhi tanggungjawab sebagai seorang pengguna kad kredit apabila menandatangani borang permohonan kad kredit. Yang pertama, menandatangani kad kredit sebaik saja diterima. Simpan kad kredit di dalam dompet supaya mudah sedar sekiranya hilang. Yang kedua, tidak memberikan butir-butir kad kredit kepada orang yang tidak dikenali. Yang ketiga, hafal nombor PIN dan tidak mencatat nombor PIN di belakang kad kredit tersebut. Yang keempat, semak urus niaga dalam penyata kad kredit yang diterima pada setiap hujung bulan. Okey.
selesai untuk standard pembelajaran yang kedua. Kita pergi kepada standard pembelajaran yang ketiga, mengkaji dan menghuraikan kesan pembayaran minimum dan pembayaran lewat bagi penggunaan kad kredit. Okey, tengok kat sini tip dia. Pemegang kad kredit harus membayar sepenuhnya baki hutang kad kredit untuk membolehkan mereka menikmati tempoh tanpa faedah 20 hari sejak urus niaga mula direkodkan atau tarikh penyata sehingga tamat tempoh berakhir bagi semua transaksi anda. Namun jika anda membayar hanya sebahagian daripadanya, anda akan kehilangan tempoh tanpa faedah tersebut. Okey, baik. Pemilik kad kredit akan menerima satu penyata kewangan untuk kad kredit pada setiap bulan. Dalam penyata tersebut terdapat butiran seperti kad kredit, had kredit, tarikh penyata, jumlah terkini, jumlah bayaran minimum, jenis-jenis cas dan sebagainya. Pemilik kad seharusnya membayar jumlah terkini atau hutang kad kredit dengan segera supaya tidak dikenakan sebarang cas kewangan. Tetapi bank memberi kelonggaran dengan membenarkan pengguna membayar dalam satu tempoh tertentu yang dikenali sebagai tempoh tanpa faedah. Biasanya tempoh ini adalah selama 20 hari mulai daripada tarikh penyata. Untuk menikmati keistimewaan ini setiap bulan, pemilik kad kredit harus menjelaskan semua jumlah baki akhir penyata kad kredit ataupun membuat bayaran minimum dalam tempoh tanpa faedah. Bayaran minimum biasanya adalah 5% daripada jumlah akhir penyata kad kredit ataupun minimum RM50. Jika masih terdapat baki daripada jumlah terkini selepas tamat tempoh tanpa faedah, cas kewangan ataupun faedah akan dikenakan ke atas baki tersebut dalam kadar harian. Kebanyakan bank mengenakan cas faedah tahunan di antara 15% hingga 18%. Tambahan itu, jika tiada sebarang bayaran dibuat dalam tempoh tanpa faedah, maka cas bayaran lewat minimum RM10 atau 1% daripada jumlah baki belum jelas pada tarikh penyata bulan seterusnya akan dikenakan. Okey, ada banyak cas kat situ lah. Kalau bayar minimum tak bayar habis ada cas, tak bayar lewat ada cas. Banyaklah cas dia. Okey, baik, kita tengok contoh 16. Encik Ahmad menerima penyata kad kredit untuk bulan Januari 2019 dari Bank Sentosa. Penyata menunjukkan Encik Ahmad mempunyai jumlah terkini baki tertunggak RM5,200. Anggap bahawa Encik Ahmad tidak menggunakan kad kredit pada bulan Februari. A. Berapakah bayaran minimum yang harus dibayar oleh Encik Ahmad? Okey, jumlah terkini itu yang tertonggak tu RM5,200. Jadi bayaran minimum tu dikenakan 5% daripada jumlah terkini. Jadi 5% tu 5/100 darat RM5,200. Jadi bayaran minimum dia RM260. Jumlah ini melebihi RM50. Jadi bayaran minimum yang harus dibayar oleh Encik Ahmad ialah RM260. Okey. B. Jika Encik Ahmad hanya membuat bayaran minimum untuk bulan Januari dan tarikh penyata ialah 15 hari daripada tarikh tamat tempoh tanpa faedah, apakah baki dalam penyata bulan Februari untuk Encik Ahmad? Jadi baki yang belum dijelaskan, jika dia bayar minimum saja 260, jadi RM5,200 tolak bayaran minimum 260, baki yang belum dijelaskan adalah RM4,940. Tempoh dikenakan cas kewangan dia kata 15 hari. Jadi 15 hari ini per dengan 365, jadi bahagi dengan 365 hari dalam setahun. Faedah yang dikenakan. Jadi kita kena kira daripada baki yang belum dijelaskan tu RM4,940 darab dengan 18 bahagi 100. Maksudnya kita ambil cas tahunan yang maksimum lah. 18% tu 18 bahagi 100 darab dengan tempoh dikenakan cas tu 15 per 365. 15 bagi 365 dapat semua sekali faedah dia yang dikenakan RM36.54. Jadi jumlah terkini baki tertonggak dalam bulan Februari RM4,940 ni baki belum jelaskan tambah dengan orang kata jumlah faedah yang dikenakan RM36.54. Jumlah semua RM4,976.54.
C. Jika Encik Ahmad terlupa membuat sebarang pembayaran untuk bulan Januari, dia tak bayar langsung. Apakah baki dalam penyata bulan Februari untuk Encik Ahmad? Okey, tengok penyelesaian untuk C tu. Jadi baki belum dijelaskan semua sekali lah RM5,200. Tempoh dikenakan cas kewangan 15 hari iaitu 15 bahagi 365 hari dalam setahun. Faedah dikenakan. Jadi faedah semua dikenakan baki tu 5,200 darab dengan cas tahunan 18 bahagi dengan 100 iaitu 18%, darab dengan 15 bahagi 365 ni 15 hari ni tempoh dia tu, darab semua ni dapat RM38.47. Tambah lagi satu cas bayaran lewat sebab dia tak bayar langsung, jadi 1% daripada jumlah ni. Orang kata baki tertonggak tambah dengan faedah yang dikenakan tadi. Okay, 5,200 tambah RM38.47. 1% daripada jumlah ni dapat RM52.38. Jadi jumlah terkini dalam bulan Februari yang perlu dibayar semua sekali RM5,200 tambah jumlah faedah tu RM38.40 tambah cas bayar lewat RM52.38. Jadi jumlah semua yang perlu dibayar adalah RM5,290.85. Jadi lagi banyak yang dikena bayar sebab terlewat bayar ataupun dia lewat bayar, dia tak bayar langsung lah. Okey. Baik. Standard pembelajaran yang keempat, okey, yang terakhir lah untuk video part 1 ni, menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan kad kredit. Kita sebagai pengguna kad kredit harus sedar tentang kelebihan dan kekurangan kad kredit. Kita harus mengambil kira beberapa faktor sebelum menggunakan kad kredit seperti baki hak limit yang sedia ada, aliran tunai semasa dan sebagainya. Okey, tengok contoh 17. Cik Chin ingin membeli satu beg tangan buatan Perancis secara atas talian. Beliau melayari internet dan menjumpai dua promosi menarik berikut. A. Syarikat L di Singapura menawarkan harga promosi SGD 250 untuk tempahan daripada luar Singapura. Cas kiriman SGD 50 dikenakan. SGD ni Singapura dolar. Syarikat V di Malaysia menawarkan harga promosi RM799. Penghantaran adalah percuma untuk semua tempahan ke alamat tempatan. Cik Chin bercadang membuat pembayaran dengan kad kredit dan beliau faham bank akan mengenakan cas tambahan 1% ke atas setiap transaksi daripada luar negara. Andaikan kadar semasa pertukaran mata wang untuk ringgit Malaysia ialah RM1 Malaysia sama dengan Singapura dolar 0.34. Sebagai pengguna bijak, tawaran manakah yang Cik Chin harus pilih? Berikan justifikasi anda. Jadi kita kena kira lah. Dekat sini penyelesaian dia. Okey. Cik Chin harus membandingkan harga sebenar yang akan dibayar jika dia membeli daripada dua syarikat tersebut. Okey, mula-mula syarikat L. Harga promosi Singapura dolar 250. Jadi kena tukar kepada yang ringgit Malaysia ni. Darab dengan 1 bahagi 0.34. Dapat RM735.29. Lepas tu ada cas kiriman dia. Singapura dolar 50. Jadi kena darab dengan 1 bahagi 0.34. Kena tukar kepada ringgit Malaysia. RM147.06. Ada lagi cas tambahan oleh bank jika beli daripada luar tu. Okay. RM735.29 ni harga promosi, darab dengan 1%. Okay, cas dia. Jadi ada tambahan kat situ RM7.35. Jadi harga sebenar yang akan dibayar adalah RM735.29 tambah RM147.06 tambah RM7.35. Jadi jumlah sebenar dia RM889.70. Yang kedua, syarikat V, harga promosi RM799. Harga sebenar yang akan dibayar pun samalah RM799 sebab tiada, kata penghantaran tu percuma, tiada cas-cas lain. Jadi dalam buku teks ni ada pembetulan sikit kalau para pelajar boleh tengok. Okey, yang V itu tukar kepada L dan L tukar kepada V. Okey, jadi ayat dekat sini, walaupun harga promosi yang ditawarkan oleh syarikat L adalah lebih murah, namun harga sebenar yang akan dibayar adalah lebih tinggi disebabkan cas-cas tambahan
yang dikenakan untuk pembelian atas talian dari syarikat L. Jadi Cik Chin harus membeli dari syarikat V kerana dapat berjimat RS RM90.70. Okay, modulan dekat situ. Jadi itu saja video penerangan berkaitan dengan video part 1 untuk standard kandungan 3.2 pengurusan kredit dan hutang, di mana 4 standard pembelajaran tadi melibatkan kad kredit. Okey, baik. Itu saja pada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.